أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi berpeluang untuk kita bertemu dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib pembaca Al-Quran. InsyaAllah pada kali ini kita masih lagi akan membicarakan berkenaan bab yang keempat, iaitu tata tertib guru Al-Quran dan juga muridnya. Dan kita masuk pada fasal yang seterusnya, iaitu yang diberikan fasal tajuknya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tajuknya adalah lazimkan diri dengan berbudi pekerti yang tinggi. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hendaklah sang guru itu berbudi pekerti tinggi sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam, berkelakuan yang baik dan bertabiat yang terpuji seperti yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala, umpamanya dengan berzuhud kepada dunia dan mengambil sekadarnya sahaja daripadanya, dan tidak menghiraukan kepada dunia dan orang-orang yang mengejar dunia. Hendaklah dia bersifat murah hati, suka memberi, berbudi pekerti, mukanya selalu berseri tetapi jangan sampai keterlaluan sekali. Hendaklah ia bersifat sopan santun, bersabar, tekun, menjauhkan diri dari usaha yang kotor, berwara', berkhusyuk, sentiasa tenteram dan tenang, tawadhu' dan merendah diri, menjauhkan diri dari suka banyak ketawa, suka banyak bergurau, tetapi selalu menjaga tugas-tugas syariat yang mesti dipikulnya, seperti membersihkan diri daripada segala macam kotoran. Kemudian mestilah dia ada perasaan mengerjakan apa yang dianjurkan oleh syariat, seperti membersihkan diri, menggunting misai, memotong kuku, mengurus janggut, menghilangkan bau-bau yang busuk dari badan dan pakaian, serta tidak memakai pakaian yang tidak senonoh. Al-Imam An-Nawawi menukilkan dalam fasal ini adalah berkaitan dengan akhlak ataupun budi pekerti yang mulia yang perlu dipakai oleh bukan sahaja seorang guru Al-Quran ataupun orang yang belajar di bidang Al-Quran, tetapi umumnya akhlak yang mulia ini mestilah dipakai dan mestilah disemat dalam diri bagi setiap dalam kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kita sebenarnya mencontohi sunnah serta akhlak yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana antara matlamat, the ultimate purpose ataupun tujuan utama diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan sesempurna-sempurna akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan peninggalan yang sangat hebat, yang sangat agung, iaitu sunnah dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya dicontohi oleh semua dalam kalangan kita yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam fasal ini Al-Imam An-Nawawi menukilkan fasal ini ditujukan khusus kepada mereka yang bergelar guru, lebih lagi khususnya bergelar guru Al-Quran, kerana pada Al-Quran itu mengandungi pelbagai hikmah dan juga ilmu yang sangat tinggi yang membawa kepada akhlak budi pekerti yang mulia bagi sesiapa yang menjiwai Al-Quran itu. Seperti mana kita semua tahu bahawa
apabila para sahabat bertanyakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlak baginda, maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Nak tengok bagaimana seluruh Al-Quran itu bergerak, tengoklah kepada peribadi dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita bacakan tadi, senarai ataupun perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh seorang guru, seperti mana dia berzuhud dengan dunia, mengambil dunia sekadar yang perlu sahaja, tidak berlebih-lebihan terhadap dunia dan tidak mengikut arus orang ramai yang sentiasa mengejar kepada dunia. Dunia membawa erti kata banyak, membawa maksud yang pelbagai. Antaranya dinukilkan oleh setengah ulama seperti wang ringgit, harta benda dunia. Ada yang menafsirkan sebagai pangkat, kedudukan. Ada yang menafsirkan sebagai nama, jawatan dan juga pengaruh dalam kalangan umat manusia. Akhlak yang terbaik bagi seorang guru yang sangat beriltizam dengan Al-Quran adalah dengan dia tidak mengambil dunia. Dia berzuhud kepada dunia, tidak mengambil dunia dalam keadaan yang melampau, ambil sekadar yang perlu dan tidak melatah apabila dunia itu dirampas daripada hak miliknya. Inilah merupakan satu cabaran. Ya, kita faham guru juga merupakan seorang manusia yang memerlukan kepada kehendak-kehendak keduniaan untuk memenuhi keperluan hidup, dan menjadi satu cabaran bagi mereka yang beriltizam dengan agama Allah Ta'ala bahawa pasti mereka akan diuji dengan kesusahan, dan ujian inilah akan menentukan sebenar-benarnya siapakah yang ikhlas dalam menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada itu, disentuh juga berkenaan dengan bagaimana seorang guru perlulah menjadikan dirinya itu sebagai contoh tauladan daripada segenap aspek. Disebut dalam kitab kita ini bahawa dia mestilah menjauhkan diri daripada sebarang usaha-usaha ataupun pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Maksud pekerjaan yang kotor bukanlah dengan kata tidak boleh mengotorkan tangan, bermain lumpur dan sebagainya. Itu bukan maksudnya. Maksudnya adalah usaha yang kotor, pekerjaan yang tidak diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengkhianati orang, berburuk sangka kepada orang, menghina orang lain, itu semua pekerjaan-pekerjaan yang kotor yang perlu dijauhi, terutamanya oleh seorang yang ingin beriltizam dengan Al-Quran, apatah lagi mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak muridnya. Seperti mana yang telah pun kita bincang pada fasal yang lepas, bahawa janganlah mencari pengaruh dalam pengajaran Al-Quran, dan jangan marah apabila anak-anak murid mencari guru yang lain untuk menajamkan ilmu mereka, kerana itu juga termasuk dalam usaha yang kotor. Berusaha untuk menjauhkan anak-anak didik daripada guru yang lain hanya semata-mata kerana menginginkan mengekalkan status quo, mengekalkan pengaruh dan juga tumpuan terhadap dirinya. Ini satu perkara yang tidak sihat. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, mestilah dia mengerjakan segala jenis aspek berkenaan dengan kebersihan. Dia menggunting misai, dia memotong kuku, dia menguruskan janggutnya. Walaupun sekalipun kita kata janggut ini adalah sunnah Nabi SAW, para guru perlu memahami akan maqasid ataupun maksud sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bukanlah dari sudut penampilan luaran yang hanya perlu dicontohi, tetapi maksud kepada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi itu perlu dihayati. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh menyimpan janggut, Nabi juga menggalakkan, menyuruh umatnya, terutamanya orang lelaki, supaya kemas dalam penampilan mereka. Nabi suruh simpan janggut, tapi Nabi tidak menyuruh supaya kita selekeh dan serabai dalam pemakaian, sehingga akan mendatangkan fitnah kepada guru itu sendiri, sehingga dia tidak boleh dijadikan contoh oleh murid-murid ataupun anak-anak di bawah jagaannya. Ini merupakan satu perkara penting. Dari sudut kebersihan, mestilah dijaga penampilan diri, kebersihan, bau-bauan yang tidak menyenangkan juga perlu dijauhi, supaya nantinya apabila
anak didiknya mendekati untuk mendalami ilmu kepadanya, merasa senang, merasa tenang, dengan cukuplah sekadar tidak mendatangkan bau-bau yang kurang menyenangkan. Tidaklah kita minta supaya para guru memakai wangi-wangian yang sangat mahal, tetapi sekiranya ada dan sekiranya diperlukan, maka tidak menjadi satu kesalahan. Tidaklah mesti dengan maksud berzuhud kepada dunia itu mestilah semua perkara yang paling rendah, minyak wangi mungkin minyak wangi paling murah. Tidak semestinya, kerana guru perlu meletakkan kemuliaan pada dirinya, bukan untuk mengangkat dirinya, tetapi untuk menjadi contoh tauladan kepada anak-anak muridnya. Inilah apa yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Serta kata Al-Imam An-Nawawi, tidak memakai pakaian yang tidak senonoh. Mungkin bagi orang kebiasaan memakai pakaian tertentu, contohnya yang ada bergambar dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Tetapi bagi seorang guru, apatah lagi guru Al-Quran, pakaian melambangkan ilmu yang berada pada tubuh badannya. Seperti mana yang kita faham kata-kata hukama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Baik bagi orang kebiasaan, tetapi satu perkara yang buruk bagi al-muqarrabin, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi pakaian yang biasa itu tampak biasa apabila orang lain yang memakainya, tetapi apabila seorang yang memakai ataupun digelar dengan gelaran tuan guru, guru Al-Quran dan sebagainya, memakai pakaian yang tidak sepatutnya, terlalu sangat mengikut fashion, sehingga kan kata orang tu menjolok mata, terlalu sangat mengikut arus pemakaian, trend, sehingga kan dipakai pakaian yang tidak sesuai, ketat dan sebagainya, walaupun dia seorang lelaki, kerana kemuliaan seorang guru itu juga terlihat pada pakaian dan juga penampilan dirinya. Bukanlah kita menyuruh para guru semua orang-orang yang alim supaya hipokrit, tidak. Kita cuba membentuk akhlak diri sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nabi SAW. Lama kelamaan keikhlasan itu akan datang sendiri daripada hati yang tulus ikhlas. Kata Al-Imam An-Nawawi lagi, yang lebih penting daripada semua ini, hendaklah dia, yakni sang guru itu, berhati-hati menjaga diri daripada sifat dengki, riya, ujub, yakni suka membanggakan diri, dan juga daripada suka menghina orang lain, meskipun orang yang dihina itu memang lebih rendah daripada dirinya sendiri. Seterusnya, perlulah dia mengambil pelajaran daripada hadis-hadis yang warid daripada Nabi SAW tentang tasbih, tentang tahlil dan sebagainya, dari bermacam-macam doa dan zikir untuk dijadikan amalan seharian. Jangan lupa untuk membuka hati kepada Allah Ta'ala dalam masa rahsia dan terang-terangan. Hendaklah dia mengekalkan amalan itu. Kemudian hendaklah dia meletakkan semua urusannya tertanggung kepada Allah Ta'ala serta berserah diri kepadanya. Inilah yang perlu dijaga oleh mereka yang ingin melazimkan diri beriltizam dengan Al-Quran, beriltizam dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perlulah menjaga daripada sifat-sifat riya, dengki, ujub, takabur dan sebagainya. Tutur kata seorang guru sangatlah perlu dijaga. Mungkin kata-kata itu apabila dikeluarkan ataupun dituturkan oleh orang-orang yang biasa, mungkin tidak ada masalah. Tetapi kadang-kadang sesetengah perkataan boleh menjadi nampak buruk dan keji apabila ia dilafazkan oleh orang yang dipandang mulia dan dipandang tinggi di sisi masyarakat. Apatah lagi memang dia sangat dikenali dengan ketinggian ilmunya, dengan kemuliaan dirinya, tetapi apabila dia mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, apatah lagi terhadap perkara yang tidak kena pada tempat, seperti contoh, bukanlah orang yang ataupun perkara yang disebut itu ditujukan kepada orang yang menghina agama Allah contohnya, tetapi tetap dikeluarkan perkataan-perkataan yang buruk, sangat-sangatlah keji dipandang di sisi masyarakat, kerana dia adalah seorang yang dipandang mulia pada asalnya, kerana dia adalah orang yang beriltizam, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala
terutamanya melalui pengajaran Al-Quranul Karim. Kalamullah yang sangat mulia itu janganlah diselang-selikan dengan kata-kata nista dan keji. Boleh jadi kita tidak bersetuju dengan sesuatu, tetapi cukup sekadar dengan tidak bersetuju. Tidak perlulah dikeluarkan kata-kata kesat, kata-kata yang menghinakan. Hanya perlu menyatakan dengan jelas, dengan tegas, sesuai dengan konteks dan juga keadaan. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang kesat, tidak perlu menghina, tidak perlu mengaibkan sesiapa. Cukup dengan kita mengeluarkan fakta, cukup dengan kita menjelaskan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah Allah Taala sebut dalam Al-Quran terhadap perkara yang ingin dibenteras contohnya. Tidak perlulah kita mengeluarkan kata-kata yang menghina dan sebagainya. Ini merupakan nasihat kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua. Tidak kiralah sama ada kita seorang guru ataupun tidak, akhlak Muslim, seperti mana yang kita sebut di awal tadi, akhlak seorang Muslim perlulah mencontohi Nabi SAW, supaya dengan itu kita semua mungkin lebih meningkatkan potensi untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW di samping amalan-amalan yang kita lakukan seharian yang lain, insya-Allah. Saya kira cukup sekadar itu dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.